Lupa pula. Oh, record lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, lupa record tadi. Jadi benda kelas ni cikgu record lah. So, boleh nampak lah siapa yang hadir. Sekarang ni 14 orang, nama-nama sudah keluar. Okey. Yang belum masuk tu nanti, maybe kalau cikgu sudah buka slide, cikgu tidak perasan siapa yang request memasuk. Jadi kamu yang nampak tu, kamu bersuara lah beritahu. Ataupun kamu chat dalam tu. Okay, suara cikgu jelas juga kan? Okay, so hari ini kelas kita yang pertama, subjek kimia. Bab 1 lah kan? Okay. Bab 1 dan nota slide cikgu sudah share tadi. Okay, nota slide sudah cikgu share, kamu boleh refer tu. Buku teks form 4, teks digital lah kan? Kamu ada buku teks yang macam ni. Mendapatkan. Jadi, kamu pakai digital saja. Slide tu pun actually memang refer bulat-bulat daripada buku teks. Cuma slide tu lebih ringkas lah daripada buku teks ni. Okay, senang baca lah kan. Okay. So, kita tengok yang pertama. Bab 1, pengenalan kepada kimia. Actually kalau dalam kelas, bab 1 ni, kalau yang ini cikgu tidak buat apa ni, kelas macam gini lah, maksudnya bukan cikgu yang menerangkan benda ni. Cikgu akan buat tugasan, bagi tugasan dengan kamu yang akan present dengan cikgu apa perkembangan bidang kimia dan kepentingan dalam kehidupan. Sebab ni pengetahuan am, dan kamu boleh cari dari sumber-sumber daripada internet, Google apa semua, dan kamu present, kamu ceritakan apa perkembangan bidang kimia dan kepentingan dalam kehidupan dia. Lepas tu apa lagi? Penggunaan, pengurusan dan pengendalian radar serta bahan kimia pun kamu boleh cari di internet. Okay. Semua tu. Dan penyiasatan saintifik dalam kimia lah yang cikgu explain sikit. Okay. Tapi menangkan kelas PDPR ni, cikgu buat satu kali lah. Kamu tengok slide tu, dengar. Dia tidak juga apa ni, bukanlah susah sangat. Maksudnya dia just pengetahuan. Kalau dalam dalam SPM pun benda ni sangat jarang lah disoal kan. Benda-benda apa ni, perkembangan bidang kimia. Objektif lah, soalan objektif itu pun tidak banyak kan. Penyiasatan saintifik yes, memang ada. Memang dia memang dipraktikkan lah dalam soalan. Paper 2 terutamanya, paper 2 dan paper 3, penyiasatan saintifik. So, kita tengok yang pertama lah. Okay, kamu boleh refer slide, nota slide tu. Okay. Kepentingan, pengenalan kepada kimia. Okay. Kita tengok masuk slide. Present. Semua slide. Okay. Share. Okay, boleh nampak kan? Okay. Kalau suara cikgu hilang tiba-tiba kamu beritahu, jangan kamu diam-diam. Okay, ini slide dah. Okay. Apa dah? Mana kita start? Oh, dia boleh pergi slide tu. Jadi kamu slide yang pertama. Okay, ni dia. Okay, nampak kan? Okay. Bab 1, pengenalan kepada kimia. Okay. Kacau.
Okey. Alright. So kita tengok yang pertama. Ni dia punya mukadimah. Okey. Perkembangan bidang kimia dan kepentingan dalam kehidupan. Ini pengetahuan amsalah mengenai kimia ni. Kamu masuk aliran sains stream. Jadi ini antara pengetahuan yang perlu kamu tahulah, perkembangan bidang kimia dan kepentingan dia dalam kehidupan. Jadi kamu belajar kimia ni, kamu tahulah apa sebenarnya yang kamu mau daripada pilihan kamu untuk masuk kelas sains stream ni, bidang kimia. Fizik pun ada. Fizik kalau tak silap belum mula je kan? Sudah ke belum ya? Ingat. Bab 1. Okey. So ini dia. Kita tengok. Kimia merupakan salah satu bidang ilmu sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. Itu kimia. Okey. Ia adalah satu bidang ilmu sains lah. Okey. Yang mengkaji tentang struktur. Struktur ni macam mana? Struktur susunan molekul-molekul, atom-atom, okay? Sifat kimia, sifat fizik, nanti kita tengoklah macam mana komposisi dan interaksi antara jirim. Nanti kita tengok semua tu. Actually istilah-istilah jirim ni, struktur, sifat, komposisi ni sebenarnya semuanya sudah kamu jumpa ni semasa kamu mendengar rendah subjek sains, okey. Kalau kamu kamu masih ingat, okey. Teori kinetik jirim, tak tahulah, yang tercair, kejal gas, ada tu. Okay. So ini dialah, ini kimia, cuma masa kamu mendengar rendah, dia tidak panggil kimia lah. Kamu cuma dengar perkataan sains sahaja dalam mendengar rendah. Okay. Jadi subjeknya sains. Sekarang kamu kamu pilih aliran sains stream, jadi daripada ilmu sains tu, ditarik secara spesifik ilmu kimia. Di dalam sains tu, sains dia macam-macam. Dalam bidang sains dia ada fizik, kimia, biologi. Ada macam-macam lagi lah. Ilmu sains yang lain. Tapi dalam sains stream, 3 benda ni lah. Dalam ilmu sains ada kimia, fizik, bio. Yang ada di sekolah kita lah. Okay. Bio. Jadi, daripada menengah rendah tu, kamu masuk menengah atas, kamu pun buat keputusan kamu masuk aliran sains stream. Jadi dari dalam aliran sains stream tu, ilmu sains tu ditarik keluar lagi secara spesifik, iaitu kimia. Jadi kimia ni kamu akan belajar dengan lebih detail lagi lah. Semasa mendengar rendah, dia just umum, sains. Dia menyeluruh secara ringkas saja. Dalam sains tu ada kimia, ada fizik, ada bio dalam tu yang kamu belajar mendengar rendah. Actually sebenarnya lah. Cuma dia lebih ringkas lah, basic dia saja, yang sangat basic. Okay. Kemudian bila kamu masuk menengah atas, kamu pilih masuk aliran sains stream, maka kamu akan belajar dengan lebih detail lagi sikit tentang ilmu sains itu, iaitu subjek kimia, fizik dan bio nanti. Ada 3 tarik keluar untuk kamu belajar dengan lebih spesifik. Jadi untuk hari ini kimia. So dia adalah bidang ilmu sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. Okay. Jadi pembelajaran kimia bukan sahaja terhad kepada bahan kimia yang terdapat dalam makmal, tetapi juga segala bahan yang wujud dalam kehidupan kita seperti garam dan sabun. Jadi bila sebut kimia ni, actually di kimia ni telah banyak digunakan dalam kita punya kehidupan seharian. Cuma mungkin kita tidak perasan dan mungkin juga tidak belajar secara spesifik tentang kimia, subjek kimia. Jadi kita guna setiap hari benda tu, actually dia adalah bahan kimia. Iaitu bahan yang telah diproses ataupun yang telah dibuat melalui ilmu kimia lah. Kimia, lab ni malah buat, and then hasilkan produk. Itulah. Banyak sudah di sekeliling kita, kehidupan kita, bahan-bahan kimia yang kita gunakan. Cuma kita yang tidak perasan. Jadi bila kita belajar kimia nanti, kita akan tahulah. Jadi kimia ini bukan saja di dalam makmal, tapi sebenarnya dalam kehidupan seharian kita pun sudah ada. Garam, sabun kita guna itu adalah daripada bahan kimia ataupun ilmu kimia. Okey, sains lah. Okey, apa lagi? Apakah masuk kimia sudah tadi? Okay.
Contoh kerjanya belum, pakai cara yang betul untuk menyimpan. Oke, sekarang kita tengok satu-satu dulu. Kimia dapat membantu kita memahami jirim di sekeliling kita. Jirim. Jadi maksudnya jirim, kan jirim ni kamu terjumpa actually, ini mendengar rendah. Jadi sekarang kita tengok kimia dapat membantu kita memahami jirim di sekeliling kita. Okay. Jirim ni itulah pekerja bercair dan gas. Okay. Jadi kita akan dapat, kimia dapat membantu kita memahami jirim di sekeliling kita. Kamu beritahu kadang-kadang kita nampak je kalau ada problem, ada masalah, tidak dengar suara ke, ada yang mau masuk ke tapi tidak dapat masuk lagi, kamu beritahu. Tapi kamu boleh WhatsApp. Tapi nak nampak bila cikgu buka slide, cikgu tidak nampak sudah tu. Kamu punya apa? Di belakang kamu punya Google Meet punya platform ni gitu. Jadi kita nampak dia punya slide saja. Jadi tidak tahu apa yang berlaku di belakang lah. Tidak macam kalau di sekolah yang bersemuka, kamu buat apa di belakang cikgu boleh nampak. Tapi online ni bila cikgu buka slide, cikgu tak tahu sudah apa yang berlaku. Terus cikgu bercakap seorang tu di depan. Okey. Kamu nampak cikgu lah barangkali. Sebab cikgu buka cikgu punya video kan. Kamu nampak. Jadi bila cikgu buka slide tu yang akan tutup semua cikgu punya window laptop ni. Jadi cikgu tak nampak apa yang berlaku di belakang. Sesuai cikgu actually tidak berapa gemar sangat dengan PDPR ni. Cikgu tidak tahu apa yang berlaku. Jadi kalau di kelas bersemuka cikgu boleh nampak semuanya. Okey. Okey, so seterusnya. Perkataan kimia berasal daripada perkataan Arab dah. Alkimia namanya. Itu tahulah, sebelum ni kamu tak tahu kan. Ini cikgu beritahu lah ni. Arab alkimia. Kamu pun dah ada sekolah agama, jadi mesti mau tahu ni. Oh, alkimia bahasa Arab ya. Jadi kimia ni daripada perkataan Arab lah. Okay. Alkimia namanya. Okay. Jadi ini dalam SPM, enggaklah sangat senang ni kalau dia tanya kan. Kalau objektif pun benda lain lah dia mau tanya, dia tidak akan tanya bahasa Arab. Okay. Tapi just pengetahuan kamu lah. Okay. Dia adalah berasal daripada perkataan Arab. Okay. Bahan kimia dalam kehidupan harian. Okay. Beritahu ada bunyi-bunyi ni. Apa benda ada? Kan ada yang cuba masuk. Okey. Okay. Bahan kimia dalam kehidupan harian. Dalam gambar ni kalau kamu tengok, kek, nampak kek tu? Kamu selalu makan kek apa semua, birthday apa semua. Kamu makan je kan? Actually dia ada bahan kimia dalam tu. Warna dia, apa lagi tu. Macam lah. Apa ni? Ini apa benda ni? Tak berapa nampak ni gambar apa benda ni. Rumput ke, pokok ke, apa benda ni. Kurang jelas. Okay. Daun-daun lah kan barangkali ni gambar ni. Okay. Yang ini pula, ini color lah. Ini biasalah ni. Okay, color air, watercolor. Bahan kimia lah ni. Ini lebih jelas lah. Bahan kimia ubat-ubatan. Okay, itu antara contoh. Semua bahan yang terdapat di sekeliling kita terdiri daripada bahan kimia. Kebanyakannya lagi contoh makanan kita pun yang kita beli di supermarket yang fast food lagi terutamanya itu banyak menggunakan campuran bahan kimia. Kenapa campur bahan kimia? Untuk tambah perisa, tambah warna supaya sedap. Itulah. Okay. Okay. Kita paksa tidak buka, kita tutup. Ada yang baru masuk. Okey. Tu makanan. Yes ni tengah-tengah all pagi lagi, kalau ada lagi yang belum sarapan, tambah lapar lah. Itu kan belum sarapan.
Okey, ini dia antara dia bahan-bahan kimia. Oh, lebih pula. Okey ni. Okey. Makanan. Kalau dalam pemakanan, makanan antara bahan kimia yang dicampurkan dalam makanan ialah pengawet, pewarna, perisa, pengantioksida, penstabil. Itu contoh-contoh lah. Okey. Pengawet, pewarna. Tahulah pewarna kan, pengawet ni yang supaya tahan lama, pewarna supaya dia cantik lah, berwarna-warni. Perisa supaya dia sedap lah konon kan. Kenikon memang sedap lah kan. Perisa, macam-macam perisa, perisa durian lah, perisa mangga, macam-macam perisa lah. Okay. Dia ambil dari kecil, dia ambil dari buah juga lah. Cuma dia proses tu campur bahan kimia supaya dia boleh kekal rasa asli dia tu. Okay. Pengantioksida supaya tahan lama juga lah. Tidak mudah teroksida. Teroksida ni basi lah kan. Penstabil, stabil je lah. Supaya tidak mudah teroksida sama juga. Dia stabilkan makanan yang diproses tu. Okay. Ini sekadar tahulah bahawa dalam makanan kita seharian yang kita beli ada dicampurkan dengan bahan kimia. Dalam pertanian pula, jadi dalam makanan. Dalam pertanian antaranya herbicide, selalunya memang untuk membunuh makhluk haiwan perosak lah kan, yang merosakkan tanaman. Okay. Herbicide, ini semua bahan kimia kan. Pesticide, fungicide ni kulat lah, untuk mengawal kulat. Baja untuk supaya tanaman tu lebih subur lah. Hormon sama juga lah supaya subur tu tanaman. Okay. Pesticide untuk menghalau ataupun membunuh serangga perosak. Herbicide macam herbs, herba. Sama-sama lebih kurang lah membunuh yang masuk haiwan perosak. Okey. Fungicide. Itu dalam pertanian. Dalam perubatan, antibiotik, antiseptik, vitamin, kemoterapi, analgesik. Yang dia. Ini dalam perubatan lah, menggunakan bahan kimia. In detailnya kamu akan belajar dalam bioteknologi. Bioteknologi apa hal lah. Okay. In detail, antibiotik, antiseptik apa semua ni, kamu akan jumpa dengan lebih detail dalam subjek biologi. Okay. Yang untuk dalam kimia ni, inilah bab satu ni kita just tahu lah bahawa dalam bidang perubatan ada juga menggunakan bahan kimia. Contoh ubat-ubatan antibiotik, kamu biasa dengar kan, kalau pergi hospital, kamu demam, doktor tanya berapa lama sudah demam, seminggu, kenapa sekarang baru jumpa, kenapa 3 hari pertama demam terus jumpa, kenapa doktor tanya begitu? Sebab dia mau tahu berapa lama sudah kuman ataupun bakteria ataupun virus itu ada dalam badan kamu. Bila dia tahu sudah 1 minggu, dia marah lah, sebab bila 1 minggu artinya kuman itu kuat. Jadi dia perlu bagi kamu antibiotik. That's why dia akan beritahu lah, dia akan bagi kamu antibiotik. Okay. Bagaimana antibiotik ini dibuat? Nanti kamu belajar di biologi lah. Okay. Dari mana sumber dia. Okay. Kita sebagai tahu gambarannya bahawa antibiotik ini bersumberkan daripada mikroorganisme juga sendiri yang menyebabkan penyakit tersebut. In detail kamu belajar di bio nantilah. Okay. Itu juga dengan vaksin. Saya akan sebut, ini tidak ada vaksin. Vaksin pun sama juga. Dia ambil sumber dia daripada mikroorganisme yang menyebabkan penyakit tersebut. Kalau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit tersebut ialah virus, maka vaksin yang dibuat tu adalah daripada virus juga. Virus yang menyebabkan penyakit. Contoh dia, sekarang ni kan tengah hangat pasal vaksin COVID-19 kan. Jadi dari mana dia punya sumber untuk merawat ataupun mencegah? Actually vaksin ni dia mencegah, dia tidak akan merawat, dia mencegah sebenarnya. Okay? Jadi mencegah. Di mana sumbernya? Dia ambil daripada virus COVID itu sendiri. Kamu bayangkanlah vaksin yang mengandungi virus COVID itu sendiri diinjek dalam badan kamu. Asalnya kamu tiada virus COVID, tapi vaksin itu akan injek dalam badan kamu virus COVID. Jadi apalah yang akan terjadi? Tapi jangan risau, itu bukanlah menakut-nakutkan. Actually, virus yang diinjek dalam badan kita, dalam badan pesakit,
vaksin lah kan, vaksin tu actually dia adalah virus yang telah weak, yang telah lemah. Okey kan? Kita masuk bio tu. Okay, yang sudah lemah, yang telah dilemahkan. Kenapa? Untuk memanipulasi tu. Kamu sudah tahu, sudah belajar ke tu? Ada kan mendengar rendah? Boleh memanipulasi, boleh bergerak balas, boleh bagaimanakan. Okay? Jadi dia manipulasi dalam kamu punya sistem badan, iaitu kamu punya sistem imunisasi. Kamu punya antibody. Dia rangsang kamu punya sel limfosit. Apa lagi sel limfosit ni? Itu nanti di bio lah, biologi. Okay? Actually sel limfosit ni darah putih. Okay? Untuk menghasilkan antibody dalam badan. Jadi virus COVID yang telah lemah itu diinjekkan badan untuk manipulasi, untuk merangsang dalam tubuh badan kamu ni untuk mengeluarkan dengan lebih banyak antibody. Antibody ni untuk melawan penyakit. Itu kamu punya defense kita lah. Kita punya pertahanan diri untuk melawan penyakit. Jadi lawan. Actually dia ada baru. Virus COVID ni baru. Jadi kita punya antibody dalam badan ni tidak kenal lagi. Jadi tidak tahu lagi sejauh mana kekuatan virus COVID ni. Jadi cara dia ialah dengan masukkan virus COVID tadi dalam bentuk vaksin lah. Bila sebut bentuk vaksin, maksudnya virus telah weak, lemah. Masuk, and then antibody kita akan di-activate untuk mengeluarkan dengan lebih banyak. Dia cuba kenal, oh ini virus, ini penyakit ni. Dia kenal pasti, okey, dia akan keluarkan sejumlah antibody untuk melawan virus tersebut. Keluarkan banyak. Jadi, sekiranya dalam tubuh badan tu memang ada virus COVID yang memang aktif, jadi antibody telah keluar dengan banyak. Jadi lama-kelamaan virus COVID tadi itu akan jadi weak, lemah dan akan akhirnya hilang. Sebab antibody kita sudah kuat untuk lawan. Actually dia adalah teknik pencegahan supaya bila akan datang, memang kita sudah tahu di sekeliling kita ni ada virus COVID, tapi kita sudah ada vaksin tu. Antibody kita sudah kenal, sudah tahu apa yang perlu dibuat. Jadi bila virus itu cuba masuk, antibody terus detect, and then dia attack, dia serang terus. Tidak sempat dia mau masuk ke dalam kita punya sel-sel badan untuk kasih weak kita punya badan, tidak. Tapi antibody kita sudah kenal dan tahu, dan dia akan halang lah. Itulah fungsi vaksin untuk mencegah. Untuk yang sudah memang kena, sudah sakit, memang sudah teruk lah kan. Kalau dia injek vaksin pun, sebab dia actually teknik pencegahan, dia bukannya perawatan. Kalau dia injek pun, tengoklah. Kalau memang panjang umur, alhamdulillah. Tapi kalau memang sudah ajal yang mau tiba, apa boleh buat kan? Redha je lah kan. Tapi tak tahu lah, kita tak tahu, so ini masih peringkat awal dan kita pun tidak tahu keberkesanan vaksin tu. Just berdoa semoga kita sentiasa dilindungi. Okay, itu selingan lah. Ada pula betul vaksin di sini. Aduh. Okay, tak apa. Jadi antibiotik tadi tu, gara-gara antibiotik masuk ke vaksin lah. Jadi antiseptik, ini kamu biasa jumpa di first aid kit. Orang sukan tahu lah ni. Kalau cedera sikit, panggil PBSM rawat. PBSM datang lari, bawa beg dia tu. Okay, lepas tu buka beg, luka ni, jatuh tadi. Bagi antiseptik yang kuning-kuning tu, sapu. Kenapa? Untuk membunuh kuman lah, supaya tidak ada masuk jangkitan pada luka tu kan. Luka ke koyak sikit kulit, darah keluar, udara sekeliling ni bukannya bersih sangat. Ada kuman apa semua, bakteria masuk. Kalau tidak dirawat dengan segera, tidak diubat, kena jangkitan, lebih parah lagi nanti. Kalau bagus luka kecil saja sikit, kadang-kadang kamu tidak rawat cepat, dimasuki bakteria, kumannya, kena jangkitan, lebih teruk jadinya. Jadi PBSM pun sapu lah obat kuning. Itu siapa tahu, ayah kah? Tidaklah kan. PBSM mesti banyak tahu kan, macam mana mau balut luka. Okay. Takkan nak sapu obat kuning je. Lepas tu ada lagi, PBSM mesti mau tahu pasal apa tu, CPR, kena tahu. Okay. Kes pingsan ataupun tidak bernafas, macam mana membuat. Okay. Kemudian vitamin, ini vitamin pun daripada bahan kimia lah. Okay. Maksudnya bahan tambahan dibuat secara kimia, bukan vitamin semula jadi ya. Vitamin semula jadi kita boleh dapat daripada buah-buahan, buah-buahan, sayur-sayuran. Vitamin bahan kimia ni yang dibuat di dalam lab, makmal. Jadi kalau kamu tengok
kalau kamu pergi supermarket, kamu beli makanan, dalam bungkusan ada label kan, diperkaya dengan vitamin B, E, C, D, E, F, G, adakah? Ya, itu adalah vitamin buatan yang dibuat di makmal. Okay? Dia bukan vitamin semula jadi. Mau vitamin yang baik adalah vitamin yang semula jadi. Di mana mau dapat? Buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay? Kalau yang kamu makan pil dalam gambar ni, pil ini kimia, bahan kimia. Jadi actually dia tidak berapa bagus lah untuk bantu. Memang betul lah dia ada bekalkan. Cuma actually dia tidak berapa baguslah untuk tubuh badan manusia. Sebab dia bahan kimia, ada campuran. Okay. Mau yang betul-betul, carilah yang semula jadi. Boleh masuk. Bila jam 8 lebih boleh masuk. Balik tanya ni. Apa ni? Ni dia. Berbangun kan. Ni kalau kita suruh buka video, buka dia punya kamera ni, dia silap muka baru bangun sorang-sorang. Okay. Kemudian apa tu? Kemoterapi ini yang kanser lah. Ini di hospital lah. Kita ni mesin dia besar lah kemoterapi. Seperti gambar ni, nampak ni. Ini kemoterapi lah. Okay. Menggunakan radioaktif. Bahan kimia tu radioaktif adalah bahan yang antara kumpulan bahan kimia yang sangat bahaya lah. Okay. Tapi setelah para saintis lah, para ahli perubatan dapat menggunakan bahan radioaktif itu ke arah kebaikan lah untuk merawat manusia ataupun kehidupan manusia lah, kanser utamanya. Menggunakan radioaktif. Jadi radioaktif itu bahan bahaya yang boleh memudaratkan kesihatan. Tapi para saintis dan ahli-ahli perubatan berjaya menemui cara untuk menggunakan bahan radioaktif itu untuk merawat penyakit. Itulah. Okay. Analgesic nanti kamu belajar di biologi. Okay. Actually, form 5. Okay. Kelas eko. Okay. Ya, form 5 ni analgesic. Kaedah perawatan ubat-ubatan lah. Okay, bantunya. Okay. Dalam industri, ni cat semua bahan kimia, polimer, kaca, seramik, deterjen sabun lah, deterjen, polimer yang ni cat, kaca, seramik, semua menggunakan bahan kimia. Jadi kamu tahulah, dalam industri ini semua bahan kimia. Dan pewarna alloy. Pewarna alloy ini, pewarna, itu kasih cantik tu alloy. Alloy ni logam. Sebelumnya dia tidak berwarna. Kalau tidak berwarna, dia color macam silver. Jadi kalau mau kasih cantik, dia kasihlah warna-warna. Okay. Perkembangan bidang kimia dan sumbangan teknologi kimia. Tu kap jari. Sekarang ini apa ni? DNA atau benda? Bukan, ini struktur molekul. Ikatan-ikatan dalam suatu molekul lah. Bahan. Ini contoh. Siapa minat bidang kimia, dah kerja di makmal. Kajian dalam pelbagai bidang kimia sentiasa giat dijalankan merangkumi pelbagai disiplin. Sebagai contoh, biokimia. Dalam biologi, campur kimia lagi. Ambil kau. Botani ini tanaman-tanaman lah. Dan forensik. Forensik ni siapa mau jadi penyiasat. Ada polis yang bahagian forensik. Maksudnya dia arif ataupun dia campin, dia sangat berkebolehan, okay? Sangat berkebolehan dalam bidang kimia, jadi dia diambil sebagai polis forensik. Selalunya kalau ada kes bunuh lah, pergi crime scene, tempat jenayah, cek ada banyak mayat terbaring, forensik yang akan cek, tengok menggunakan pengetahuannya dalam bidang kimia, okay, bagi menyelesaikan masalah. Okay. Perkembangan bidang kimia dan sumbangan teknologi kimia. Okay.
keperluan teknologi kimia untuk menyelesaikan masalah mendorong perkembangan teknologi kimia. Okay. Jadi teknologi yang digunakan pakai pada zaman 60-an hingga 70-an berkembang sudah tidak sesuai digunakan masa sekarang. Dulu kan teknologi dulu lama sudah, sekarang canggih. Lagi sudah canggih, lebih mudah. Jadi apa hal pula kita mau guna yang teknologi lama kan, yang sangat rumit apa semua, mau kena pergi tempat tempat kes bunuh, segala dia mau buat eksperimen pula di dalam tempat kejadian. Segala tabung uji dia bawa apa semua. Tiadalah. Sekarang canggih main pakai burus-burus terus, pakai tadi calit sikit, bawa lab test. Contohlah. Okay. Ini apa ni? Pengawetan makanan dengan garam atau gula. Inilah ikan kering. Potong kering tu. Dah serama banyak. Okay. Ikan kering, pengawetan lah makanan dengan garam atau gula. Pengawetan makanan melalui pembekuan daging. Sebenarnya bila kita beli daging, kita akan simpan di freezer, punya peti ais tu, bagian atas. Pembekuan itu. Okay. Pengawetan makanan melalui nanoteknologi, roti dengan nano kapsul. Dia supaya lebih tahan lama ni roti kan, roti ada tarik luput kan, lepas tarik luput nggak boleh nampak lah, dia punya kulat-kulat tu timbul. Tapi dengan ni dia dapat panjangkan lagi tempoh hayat roti supaya kamu boleh makan dengan aman lah. Okay. Kerjaya, ini yang kamu tunggu-tunggu nih, kerjaya berkaitan dengan bidang kimia. Okay. Kebanyakan kerjaya dalam era perkembangan industri yang pesat ini memerlukan pengetahuan dalam bidang kimia. Industri. Kerjaya dalam era perkembangan industri perlu pengetahuan dalam bidang kimia. Industri ini kilang-kilang, apa lagi? Kilang pertama. Antara contoh adalah bidang kosmetik. Perempuan lah yang suka pakai makeup ni. Jadi kalau kamu tahu bahan bidang kimia ni, kamu bolehlah mungkin cipta kamu punya makeup sendiri. Macam mana membuat supaya kadang-kadang kulit manusia ni, bukan kadang-kadang, kulit manusia lain-lain, ada yang sensitif, ada yang okey, yang tidak okey. Jadi kamu sudah belajar bidang kimia, kamu tahu bahan-bahan apa, kulit yang ini dia sensitif dengan ini, macam mana membuat supaya dapat selesaikan masalah orang ni, supaya lebih halus mulus dari kulitnya. Contohlah, mungkin dia alergik dengan bahan yang ini, jadi tidak boleh pakai, apa bahan yang boleh gantikan dengan ini supaya dia boleh pakai juga makeup. Itulah ceritanya. Pharmaceutical, ubat-ubatan lah, bidang perubatan. Okay. Bioteknologi dia lebih banyak bidangnya, banyak lah. Biologi punya teknologi. Macam actually banyak bidang lagi lah dalam bioteknologi ni. Nanoteknologi, nama nano ni pun sebenarnya actually dia tiny, kecil-kecil, teknologi yang bersaiz kecil, macam mana membuat. Okay. Dan teknologi hijau, ini teknologi hijau ni lebih kepada alam sekitar lah, dengan pengetahuan kimia tu macam mana kamu mau kekalkan kehijauan alam sekitar, supaya tidak tercemar lah dengan bahan kimia tu. Okay. Dan kita tengok bioteknologi. Contoh kerjaya dalam bidang bioteknologi. Kalau kamu masuk IMS ada nih kursus bioteknologi. Inilah bioteknologi namanya. Kos ya. Penyelidik bioteknologi. Penyelidik. Maksudnya kamu jadi penyelidik lah. Kerja kamu di lab di makmal. Buat kajian dia. Apa yang kamu mau dapat selidik. Juruterah bioperubatan. Jadi juruterah bioteknologi. Maksudnya kamu akan jadi seorang juruterah. Juruterah ini dia seorang yang pemikir dan inventor, pencipta. Okay. Jadi kamu akan macam sekarang ni contoh hangat dengan isu vaksin COVID-19. Macam mana belum ada ubatnya kan. Jadi juruterah bioperubatan inilah yang buat kajian bersama-sama dengan penyelidik dan doktor-doktor dan pakar-pakar macam mana mau atasi masalah virus COVID. Jadi macam-macam ujiannya, daripada pesakit ambil sampel darah pesakit, tengok pakai dalam mikroskop macam mana virus tu bekerja, macam mana mau rawat dia, macam mana mau ubat. Lah juruterah bioperubatan.
Selain itu, jurutera bioperubatan bukan saja daripada itu, dia boleh fikirkan untuk membina ataupun mencipta mesin ubat, mesin perubatan lah. Okay? Mesin yang boleh memudahkan lagi kerja-kerja doktor. Okay. Farmasutikal. Contoh kerja ya. Ahli farmasi. Kau duduklah di kedai macam kau pergi farmasi masuk. Itu semua tu belajar bahan kimia. Ada belajar kimia lah, ada belajar kimia dan ada kelulusan dalam bidang farmasutikal. Okay, dari universiti lah kan. Jadi orang masuk, kalau kau masuk tu artinya orang bukan doktor, tapi orang ada mungkin ada diploma atau degree dalam bidang farmasutikal. Okay. Macam mana orang boleh masuk bidang farmasutikal? Dengan adanya basic pengetahuan orang tentang ilmu kimia. Di mana orang dapat ilmu kimia? Masa sekolah dan universiti lah. Okay. Jadi ini, ahli farmasi. That's why kalau kamu tanya-tanya pasal ubat, orang boleh tahu. Orang tahu. Okay. Orang ada belajar. Oh, ini kan dia masuk. Okay. Not now. Okay. Mau dekat habis 8.30 baru dia masuk. Apa dah? Okay, tentu kerjaya tadi yang ahli farmasi, doktor. Doktor memang jelas memang doktor lah kan. Okay. Ini yang ambil medik lah. Medik di universiti. Okay. Dekat ni kita punya sekolah top 1 yang sudah jadi doktor ada 2 doktor yang doktor medik bukannya PhD. Doktor PhD lain lagi. Ada 1 orang sudah. Okay. Yang doktor medik perubatan ada 1, 2, 3 orang. Kalau tidak silap juga ada 3 orang sudah yang jadi doktor. Engineer adalah memang agak ramai. Engineer dalam Tuhan ini 2. Adalah beberapa orang lagi. Ramailah untuk jadi engineer. Okay. Doktor dalam 3 sudah, 4 ya sudah. Okay. Nanoteknologi. Okay, apa kerja ya? Jurutera nanoteknologi, jadi jurutera juga lah. Maksudnya dia akan mencipta alat lah, device apa semua, tapi menggunakan teknologi yang kecil. That's why kamu nampak sekarang ni, handphone semakin tipis, apa semua semakin kecil, laptop semakin kecil, semuanya menggunakan teknologi nanoteknologi. Okay. Ahli sains pemakanan pun sama. Dalam pemakanan tu ada bahan-bahan kimia yang dicampurkan dalam saiz kecil, sangat kecil, nano lah, dimasukkan dalam pemakanan tersebut. Kosmetik. Ahli kimia kosmetik. Siapa-siapa yang ada pengetahuan tentang ni nanti bolehlah bekerja dengan Alif Syukri ke, apa lagi tu? Yang MLM tu siapa? Yang orang kaya-kaya jutawan Alif Syukri apa? Sajat. Kamu bolehlah apply kerja. Kamu kata kamu ahli kimia kosmetik. Diambil tu. Mau buat produk kecantikan. Siapa lagi? Viva. Siapa tu? Yang dulu apa namanya? Lupa lah namanya. Vida apa entah atau Vida. Nama tu Alif Syukri untuk Vida dengan Sajat. Okeylah tu. Kosmetik kan? Terima tu. Pakar runding kosmetik pun boleh juga lah. Okay. Apa lagi? Teknologi hijau. Untuk kerjaya. Ahli kimia teknologi hijau untuk memastikan alam kita tu sentiasa terjaga, tidak tercemar. Jadi jurutera pun boleh. Okay. Ini yang penting. Ada 5 minit tentang penyiasatan saintifik. Tadi itu semua tentang pengetahuan tentang bidang kimia lah. Penyiasatan saintifik ni yang sebenarnya yang penting sebab inilah yang akan dipraktikkan dalam kamu punya soalan-soalan exam, SPM especially. Okay. Jadi ini sudah kamu sepatutnya lah, kamu di menengah rendah sudah dibagi tahu, sudah
bagi gambaran lah tentang penyiasatan saintifik ni. Okay. Jadi dia adalah cara penulisan untuk buat laporan amali, laporan eksperimen. Kamu buat eksperimen, macam mana kaedah kamu menulis laporannya. Okay. Penyiasatan saintifik merupakan suatu kaedah saintifik yang digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. Okay. Cara amnya, penyiasatan saintifik akan bermula dengan pemerhatian terhadap suatu masalah. Kamu ada masalah, kamu perhatilah apa masalah ini. Lepas itu baru kamu boleh buat eksperimen. Okey, kaedah dia. Kaedah saintifik ialah satu kaedah sistematik yang digunakan pakai oleh ahli sains atau penyelidik dalam menyelesaikan masalah berkaitan sains. Okay, dia adalah kaedah sistematik yang digunakan pakai oleh ahli sains atau penyelidik dalam menyelesaikan masalah berkaitan sains. Eksperimen lah tempatnya. Jadi melibatkan beberapa langkah umum bagi membolehkan suatu permasalahan dapat diselesaikan melalui kaedah yang betul. Okay. Inilah dia dalam buku teks sebenarnya. Yang pertama, membuat pemerhatian. Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. Kamu perhati dulu. Okay. Kemudian baru buat inference. Kalau kamu perhati, buat inference. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan suatu peristiwa. Okay. Ini bukan tarifan ya, tapi macam mana membuat untuk menyelesaikan suatu masalah dalam sains. Okay. Satu, membuat pemerhatian. Satu, membuat inference, mengumpul data. Okay. Mengenal pasti masalah, mengemukakan soalan berdasarkan inference yang dibuat. Okay. Jadi kamu kumpul data apa semua. Lepas itu kamu mengemukakan soalan berdasarkan inference. Persoalan-persoalan lah. Apa yang kamu mau tahu daripada masalah tersebut. Kemudian membuat hipotesis, membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pembalik ubah dimanipulasi dan pembalik ubah bergerak balas untuk menerangkan suatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat hipotesis. Kita tengok lebih detail lah. Okay. Kemudian mengenal pasti pembalik ubah. Pembalik ubah dimanipulasi, bergerak balas serta dimalarkan dan eksperimen untuk menguji hipotesis yang dibentuk. Mengawal pembalik ubah dalam penyiasatan, pembalik ubah dimanipulasi untuk memerhatikan hubungannya dengan pembalik ubah bergerak balas. Jadi dalam eksperimen ni, motif utama dia ialah kita mau tahu hubungan antara pembalik ubah dimanipulasi dengan pembalik ubah bergerak balas. Supaya kita boleh membuat kesimpulan nanti. Okay. Dan masa yang sama, pembalik ubah yang lain dimalarkan. Merancang eksperimen, menentukan bahan dan radas yang perlu digunakan, prosedur untuk menjalankan eksperimen, cara pengumpulan data, serta cara menganalisis dan menginterpretasi data. Buat jadual lah, ataupun kalau ada graf, buat graf. Mengumpul data tu, membuat pemerhatian dalam pengukuran dan merekodkan data secara teratur. Dan mengumpul data tu lah yang kamu buat jadual, buat graf kalau ada graf. Yang merancang eksperimen tu, kamu langkah-langkah dia, langkah pertama apa yang perlu kamu buat, radas-radasnya apa, kamu nak tahu, senaraikan, itulah. Okay. Kemudian mentafsir data, mengorganisasikan dan mentafsir data yang terkumpul. Data boleh ditafsir melalui pengiraan graf, carta untuk mencari dan menentukan hubungan antara pembalik ubah. Kalau kamu lukis graf, kamu kena tahu macam mana mau tafsir itu data. Kemudian membuat kesimpulan, penyataan tentang dapatan daripada eksperimen sama ada hipotesis dibuat dapat diterima atau ditolak. Kalau kamu konon semakin tinggi suhu, semakin tinggi suhu, semakin laju pergerakan kereta, contoh lah kan. Jadi kamu uji buat eksperimen, kamu tambah suhu, ada kereta semakin laju. Kalau semakin laju, maka kesimpulan kamu bahawa hipotesis kamu adalah benar. Kalau tidak, artinya tidaklah. Menulis laporan, berkomunikasi secara terperinci tentang segala aspek eksperimen supaya hasil eksperimen dapat dikongsi demi perkembangan ilmu kimia. Kisah tulislah laporan eksperimen kamu. Okey. Dia tidak begitu secara detail. Okey. Tentang angka-angka itu nanti ada satu sesi nanti kita akan bincangkanlah macam mana kita mau tentukan pembalik ubah manipulasi, pembalik ubah bergerak balas, pembalik ubah dimalarkan. Okay. Kita akan, ini secara umum lah tentang macam mana kita mau menulis penulisan saintifik. Penulisan saintifik ini memang kaedah menulis laporan eksperimen lah. Jadi ini langkah-langkah dia. Okay. Yang perlu ada.
Actually dalam buku teks ni, yang dia tunjuk dalam slide ni pun, dia tunjukkan langkah-langkah dari awal. Sebelum kamu mula eksperimen, kamu ada satu pertanyaan saja, ada satu persoalan dalam diri kamu. Contoh macam mana kita mau tahu apa ya, kenapa roti itu berkulat. Contohlah kamu nampak kan, kenapa roti ini berkulat? Timbul satu pertanyaan. Jadi kamu mau kaji dia, mau uji dia. Jadi inilah, first kamu membuat pemerhatian, kamu nampak roti itu berkulat. Lepas tu kamu mula membuat inference, langkah-langkah, step by step lah tu. Okay. Kamu kumpul data lah, ada kulat, lepas tu berapa lama roti itu terbiar di situ, kamu kumpul data. Lepas tu kamu mula bertanya dengan soalan tentang inference yang kamu dapat tadi. Roti itu sudah 7 hari, terdedar dengan udara, ada kulat, tompok-tompok juga. Itulah kamu kumpul, lepas kamu tanya kenapa ini boleh berlaku dan macam-macam lah. Lepas kamu pun buat hipotesis. Makin lama roti terdedar di udara, makin banyak kelihatan tompok-tompok kulat. Itu contoh lah. Okay. Lepas tu mengepastilah apa pembeli ubah dia, gas suhu ke, udara ke, apa ke, masa ke. Sikit-sikit, lepas tu baru merancang eksperimen. Ini dari awal lah actually. Okay. Dalam SPM, dalam exam, dia tidaklah ada cara penulisannya untuk membuat laporan penulisan saintifik ni, untuk membuat laporan eksperimen. Nah, nanti kita akan tengokkan lebih detail lah. Okay. Yang dalam buku teks ni, dia bagi dari peringkat awal, daripada tiada eksperimen untuk kamu rancang sampai kamu boleh buat eksperimen. Nah, inilah yang karya saintifik yang dalam buku teks, surat 9. Okay. Okey, sikit lagi, habis kan bab 1 apa juga. Penggunaan pengurusan dan pengendalian radar serta bahan kimia. Inilah sesudah ini. Okey. Jadi kamu insya-Allah kalau sudah buka sekolah nanti kamu akan boleh masuk lab dan buat amali, dan actually SPM kamu confirm kan tahun depan lah. Okay. SPM start pada tahun ini, nanti ujung tahun tidak ada lagi paper 3. Bukan tidak ada paper 3, ada paper 3 tapi bukan bertulis sahaja. Tapi kamu akan buat eksperimen. Kamu akan diuji masuk ke dalam lab. Paper 3 lah, paper 3 ada soalan, 2 soalan macam tu. Kamu disuruh buat eksperimen. Soalan tu akan mengarahkan kamu untuk menjalankan satu eksperimen. Kamu akan buat by hands on lah, buat eksperimen. That's why lah, kalau buka sekolah, insyaAllah mudah-mudahan habislah selesai masalah COVID ni, kamu ada peluang untuk masuk lab dan biasakan diri membuat eksperimen di lab. Dan bahan di lab terhadnya tidak akan dapat buat seorang satu, kamu akan buat berkumpulan. Jadi make sure semua kamu akan terlibat, maksudnya ambil peranan, buat supaya kamu biasa tahu ini radar siapa, nama dia apa, semua tahu dan tahu macam mana mau buat. So nanti SPM kamu akan diuji menjalankan eksperimen dan dinilai markah SPM. Bukan lagi macam yang tahun ni last, yang SPM 2020 nanti ni last paper 3, eksperimen dia main tulis saja. Kamu punya batch nanti buat, kamu akan buat eksperimen. Okay, jadi bahan ni, makmal ialah satu tempat yang penting dalam pembelajaran kimia dan juga merupakan tempat yang berbahaya. Jadi that's why kamu dibagi dedahkan awal-awal tentang bahaya yang ada di lab, supaya kamu masuk lab lebih berhati-hati dan sudah maklumlah. Segala peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal perlu dipatuhi. Okay. Alat pelindung diri dan peralatan keselamatan. Okay. Pemakaian alat pelindung diri semasa menjalankan eksperimen dalam makmal kimia adalah perlu bagi mengelakkan berlakunya kemalangan pada diri. Glove kalau ada disediakan pakai. Kalau ada eksperimen tertentu yang perlu pakai glove, pakai goggle. Okay. Apa lagi? Selain daripada alat pelindung diri, makmal kimia juga dilengkapi dengan pelbagai peralatan keselamatan. Okay. Antaranya tu goggle kacamata keselamatan. Goggle digunakan untuk mengelak debu atau percikan bahan kimia daripada terkena mata atau peng muka. Kamu biasa pakai sekarang COVID kan. Digunakan untuk melindungi organ pernafasan daripada bahan kimia dalam bentuk serbuk atau wasap. Tapi yang makmal kimia punya lain lah sebenarnya. Dia lebih tebal dan lebih bertindak balas dengan untuk bahan kimia supaya tidak boleh masuk. Sarung tangan, glove lah digunakan semasa menggunakan bahan kimia untuk melindungi tangan daripada cedera terkena bahan kimia atau jangkitan. Baju makmal ada, okay. Macam doktor tu, semua yang pakai masa hari tu masuk lab, wah bangga macam jadi doktor. Sebab ada stetoskop yang doktor selalu pakai kan, telinga.
Ada sebiji macam doktor lah. Pelindung untuk badan daripada tumpahan bahan kimia seperti asid, alkali dan pelarut organik. Jadi tujuan baju makmal actually yang doktor-doktor pakai itu itulah tujuannya, bukannya sebagai menunjukkan itu doktor ataupun itulah identiti seorang doktor mesti ada tu. Actually dia adalah baju keselamatan dia orang. Orang baju smart dia, baju kemeja apa semua, kalau lelaki perempuan dia pakai baju kurung apa semua, baju casual, dan orang pakai itu. Kamu kata itu baju doktor, padahal dia adalah lab coat, baju makmal. Tujuannya untuk itulah melindungi diri orang sebenarnya. Okey. Maksud makmal digunakan untuk melindungi kaki daripada kecederaan. Okey, ini kalau pergi makmal lah. Ada khas, okey. Kalau kita punya makmal sekolah pakai sekolah pun okey. Yang penting berkasut, jangan berselipar. Okey. Kebuk wasap. Ini ada di makmal kita di belakang tu. Okey. Alat direka khas untuk menjalankan eksperimen yang membebaskan wasap beracun, mudah terbakar atau berbau sengit. Baulah. Jadi buat eksperimen di dalam benda ni. Jadi dalam gubuk wasap ni ada saluran udara yang akan tarik keluar gas-gas atau udara yang beracun keluar. Okay. Tahun lepas lah, sebelum sempat masa PKPP buka sekolah, semua pelajar masuk, sempat buat eksperimen menggunakan gubuk wasap ni. Ini lah Form 4 sekarang ni yang 2020 yang akan ambil eksperimen ke depan. Sempat buat eksperimen apa kita ingat pasal asid. Okay. Pancuran air ada juga di makmal kita di belakang. Sebelum ni tiada. Masa pembinaan baru makmal tu, Cikgu K bincang perlu ada benda ni. Kami request dapat. Cuma yang kami tidak dapat iaitu projektor fix yang dipasang kekal di makmal. Tidak cukup bajet. Kalau tidak senang je orang mengajar. Digunakan untuk membasuh dan membersihkan badan apabila kemalangan berlaku pada bahagian badan. Bila kamu terkena asid ke bahan kimia, terus mandi situlah terus, siram terus. Alat ini juga digunakan untuk memadamkan api sekiranya berlaku kebakaran pada bahagian badan. Bakar badan baju kan, bakar kain, terus pergi situ, pergi pancuran, siram terus. Tengok jenisnya. Kalau minyak, kau pakai siram air, tambah teruk lah kau. Okay. Tapi kalau disebabkan oleh jas memang api biasa, bolehlah siram air. Kalau minyak, jangan coba-coba. Kamu disiram dengan pasir. Okey, ini untuk air, untuk mata. Letak yang mata sana. Okey. Digunakan untuk membasuh dan membersihkan mata apabila kemalangan berlaku pada bagian mata. Okey. Semua alat-alat ni kamu akan nampak ini di makmal, memang ada benda ni. Okay. Dan inilah sepatutnya sebuah makmal mesti ada. Sebelum ni tidak ada langsung, teruklah kita punya makmal dulu. Tapi sekarang ada sudah, alhamdulillah. Alat pemadam kebakaran. Dan kes kebakaran pernah berlaku di Sembulan. Punya huru-hara jago cari fire extinguisher. Tidak ada fire extinguisher di makmal pada ketika itu. Nasib baik dapat juga padam tu api. Tapi nanti ceritalah, sudah kesibukan masa. Itu memang kejadian berlaku betul-betul lah. Masa cikgu mengajar di Sembulan. Topan di Sembulan. Digunakan untuk memadamkan api semasa kebakaran berlaku di makmal. Okey. Pencuci tangan, ini kita tidak lah yang bergantung begini kan. Dia just main sabun je lah. Main tekan je lah. Bukan main gosok tangan lah. Okay. Digunakan untuk menangkal bahan kimia, minyak, kotoran dan mikroorganisme pada tangan. Okay. Penyimpanan dan pelupasan bahan kimia, ini dalam makmal adalah store dia. Okay. Kebanyakan bahan kimia dalam makmal adalah berbahaya. Bahan kimia perlu disimpan dengan cara yang betul supaya tidak membahayakan pengguna dan tidak mengakibatkan kemalangan yang tidak diingini. Ini kerja ni lah kita punya pembantu makmal, Cikgu Rizal yang atur semua ni. Oleh itu bahan kimia perlu disimpan di tempat yang ditetapkan berdasarkan kategorinya. Okay. Penyimpanan dan pelupusan bahan kimia. Pelupusan bahan kimia pula sama penting dengan penyimpanan bahan kimia. Okay. Pelupusan jadi simpan. Sekarang pelupusan, kalau yang perlu dilupuskan. Tidak mengikuti prosedur pelupusan yang betul bukan saja menyebabkan pencemaran alam sekitar tapi juga merosakkan habitat. Jadi perlu dilupuskan dengan betul lah. Ya, selalunya kita akan panggil kontraktor lah untuk bawa benda bahan kimia ni untuk dilupuskan. Kita tidak boleh lupuskan sendiri. Okay? Dia ada cara dia melupuskan. Okay? Maka penyimpanan dan pelupusan bahan kimia seterusnya harus dipandang serius. Okay? Penyimpanan, ini cara penyimpanan yang spesifik mengikut jenis bahan reaktif. Maksudnya ini bahan yang aktif, mudah terbakar. Logam mereka seperti lithium, natrium dan kalium disimpan dalam minyak
Parafin untuk mengelakkan daripada bertindak balas dengan udara dan air. Mudah. Dia mudah bertindak balas. Aktif dia ni. Bila kamu biarkan dia terdedah dengan udara dan air, dia akan boleh mengakibatkan kebakaran. Okay. Hidrokarbon dan pelarut organik. Cair yang senang meruap serta senang terbakar seperti hidrokarbon dan pelarut organik perlu disimpan di tempat yang teduh serta jauh daripada cahaya matahari dan sumber haba. Ini cara dia menyimpan hidrokarbon. Bahan yang senang terurai. Bahan yang senang terurai dengan kehadiran sumber cahaya seperti asid nitrik pekat, asid larutan hidrogen peroksida dan semua asid ni, larutan argentum nitrat, cair bromin dan cair klorin disimpan dalam botol gelap. Jadi tidak boleh kena cahaya, dia boleh bertindak balas. Okay. Macam bimbali sama okay. Bahan yang mempunyai nilai pH ni, asid lah, kurang daripada 5 dan lebih daripada 9, asid dan alkali. Okay. Hakis biasanya disimpan dalam kabinet penyimpanan khas dan dikuncikan. Okay, logam berat dan bahan toksik. Okay, logam berat perlu disimpan dalam bekas khas yang berlabel dan simpan dalam bilik yang berkunci serta bebas daripada sumber haba. Okay. Pelupusan bahan kimia, makmal mempunyai cara pelupusan yang tertentu mengikut jenis bahan. Okay, hidrogen peroksida. Okay, ini kamu baca silakan. Hidrogen peroksida pada kepekatan rendah boleh dituang secara terus ke dalam sinki makmal. Ini hidrogen peroksida boleh buang terus ke dalam sinki makmal. Pada bagian pun hidrogen peroksida berkepekatan tinggi. Kalau rendah boleh, kalau kepekatan tinggi perlu dicairkan dengan air dan ditambah dengan natrium sulfit bagi proses penguraian sebelum dituang ke dalam tangki. Kamu perlu campur dulu dengan air dan ditambah dengan natrium. Jadi kalau kamu buat eksperimen, kamu tengok dulu apa bahan dia. Okay. Kalau yang boleh dibuang di sinki, buang di sinki. Kalau tidak boleh, rujuk dulu pembantu makmal. Jangan membuang terus. Sisa pejal, ini sisa pejal seperti kaca dan getah perlu dibuangkan ke dalam bekas khas. Okay. Pelarut organik dan bahan hidrokarbon. Kebanyakan pelarut organik dan hidrokarbon adalah toksik, karsinogenik, mudah meruap dan mudah terbakar. Sisa jenis ini tidak boleh dibuang secara terus dalam sinki atau longkang kerana boleh mencemarkan sumber air. Karsinogenik ni dia tidak balas, dia boleh merebak dengan cepat. Sisa pelarut organik dan hidrokarbon perlu disimpan dalam bekas khas yang diperbuat daripada kaca atau plastik. Ini bahan meruap. Alkohol, amonia, bromin meruap, mudah berubah kepada keadaan gas pada suhu bilik. Jadi, bagian gas terhasil daripada bahan yang meruap adalah berbahaya kepada manusia dan boleh membawa maut sekiranya terhidup dalam kuantiti yang banyak. Jadi, bahan mudah meruap disimpan dalam bekas yang bertutup dan dijauhkan daripada sumber cahaya dan haba. Sebab dia mudah keluar ke udara. Jadi, bertutuplah dan bebas jauh daripada cahaya dan haba. Pengurusan kemalangan, makmal. Tumpahan bahan kimia tetap berlaku dalam makmal walaupun langkah-langkah keselamatan diamalkan. Okey, akan perlu diambil mengikut langkah-langkah yang betul. Ini langkah-langkah adalah faedah 5, maklumkan kemalangan, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan, sekat tumpahan daripada merebak, bersihkan tumpahan, lupuskan tumpahan kimia. Itu yang betul. Okay. Langkah menguruskan kemalangan dalam makmal, termometer merkuri. Ini bahan lah. Okay. Pecah, maksudnya eksperimen makmal sekolah. Jika termometer pecah, murid berhadapan dengan risiko berlakunya tumpahan merkuri. Jangan sentuh tu merkuri, dia akan meresap ke dalam kulit. Walaupun kualiti merkuri dalam termometer adalah sedikit, tapi kuantiti yang kecil ini boleh menunjukkan keracunan merkuri. That's why jangan sentuh direct pada kulit. Keracunan merkuri terjadi apabila seorang terdedah kepada merkuri dalam jumlah yang tertentu. Bahaya. Dia meresap dan masuk ke saluran darah, habis cerita. Merkuri mudah meruap dan suhu bilik, merkuri akan menjadi udara beracun. Jangan sentuh tumpahan kerana merkuri boleh diserap melalui kulit. Yang terlangkah, maklumkan kemalangan, jadikan kawasan tumpahan sebagai larangan, taburkan serbuk sulfur. Okey, hubungi jabatan bomba. Okey, lampau sampai hubungi jabatan bomba. Okey, tamat. Alhamdulillah, itu semua pengetahuanlah tentang makmal. Okey. So, sorry, mengambil kamu masa terlebih sampai 8.45. Ada kelas terusnya kan kamu? Okay, jadi beritahulah dengan guru kamu. Nanti aku ambil masa terlebih sikit. So, dia rasa itu sajalah untuk hari ini. Bab 1, settle. Bukannya susah pun. Dan soalan SPM pun tidak ada banyak tentang bab 1 ni. Tapi penulisan saintifik lah. Itu memang adalah dalam SPM, paper 2 dan paper 3. Okay. So, rasanya ada benda yang susah sangat kan setakat ni, just dia pengetahuan. Jadi soalan pun rasanya tidak ada lah tu kan. Ada soalan kan? So
Ke situ je lah kita tangguh kelas. Kita jumpa nanti hari Selasa ya. Selasa kan kelas seterusnya. Okay. So that's all lah for today. Thank you for your participation and commitment to attend this class today. Tidak susah kan kimia? Apa yang susahnya? Mana ada susah? Alah kamu ni. Okey lah. Thank you very much. So, jumpa next week. Assalamualaikum. Kalau ada soalan tanya dari WhatsApp. Waalaikumsalam, sir. Okay. Thank you, sir. Right. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Alright.